بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pada malam ini, pertemuan ini sedikit sebanyak dapat memberikan ilmu dan pengetahuan kita, terutama berkaitan dengan ayat-ayat dan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, pada malam ini marilah sama-sama kita mengambil kesempatan daripada masa yang berbaki untuk membaca, menghayati dan mentadabbur dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah yang ke-27 di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Naml, yaitu dikenali sebagai surah semut, yang mana merujuk ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Surah An-Naml ayat 20 dan ayat 21. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tafaqqadat tayra, dan dia memeriksa burung-burung itu, yakni merujuk kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam yang memeriksa barisan burung-burung. Faqala, lalu beliau berkata, ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Mengapakah aku tidak melihat burung hudhud? Am kana minal ghaibin, adakah dia termasuk di kalangan yang tidak menghadirkan diri? La'u'azzibannahu, sesungguhnya aku benar-benar akan mengazabnya azaban syadida, dengan azab yang keras. Aw la'azbahannahu, dan aku benar-benar akan menyembelihnya. Aw la'yatiyanni bisultanim mubin, kecuali dia benar-benar datang kepadaku membawa keterangan yang jelas ataupun membawa alasan yang terang. Baik,
berkenaan dengan kisah yang dipaparkan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini ialah secara umum pada suatu ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ni telah memeriksa barisan burung-burung yang di bawah kendalian dan pemerintahan Nabi Allah Sulaiman. Tiba-tiba dalam duk periksa, dalam duk cek tu, Nabi Allah Sulaiman tidak mendapati burung hudhud berada di situ. Jadi dia bertanya, mengapa aku tidak melihat hari ini burung hudhud? Adakah dia termasuk di kalangan yang tidak menghadirkan diri? Lalu atas dasar ketidakhadiran burung hudhud tersebut, maka Nabi Allah Sulaiman mengatakan bahawa aku sungguh-sungguh akan mengazabnya dengan azab yang keras, ataupun aku sungguh-sungguh akan sembelih dia, kecuali dia benar-benar datang kepada aku bawa bukti yang jelas, alasan yang terang kenapa dia tak ada hari ini, pasal apa dia tidak menghadirkan hari ini dalam perhimpunan ataupun barisan burung-burung ni. Baik, di dalam tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Abul Fida Ibnu Katsir, ada dua orang ulama besar, iaitu Mujahid. Mujahid ni kita kenali sebagai salah seorang murid besar kepada sahabat besar Nabi ataupun sepupu Nabi Abdullah bin Abbas. Dan seorang lagi ialah tabi'in yang terkemuka dan terkenal, iaitu Sa'id bin Jubair. Jadi Mujahid dan juga Sa'id bin Jubair dan selain daripada keduanya, Imam Ibnu Katsir hanya sebut contoh dua nama ulama ni. Yang memaksudkan selain daripada keduanya, ada juga ulama-ulama lain yang menyatakan pandangan dan pendapat seperti dua orang ni, yang mana mereka meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, sahabat dan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lain-lain. Maksudnya riwayat macam ni bukan hanya mereka dapatkan daripada Ibnu Abbas, tetapi mereka juga dapatkan riwayat seperti dan semacam ini daripada ulama yang lain, yang menyatakan bahawa burung hudhud ini mempunyai kehebatan, mempunyai kepakaran dalam mencari sumber air. Jadi dihabakkan bahawa burung hudhud ni antara yang hebat dia, yang kita kata ada kepakaran dia, ialah mencari sumber air. Yang mana burung hudhud yang tak ada dalam perhimpunan yang dihadiri oleh Nabi Allah Sulaiman ini, memang sebelum ni burung hudhud ni diberikan tugas yang khusus, kerja yang khusus oleh Nabi Allah Sulaiman untuk mencari ataupun mengenal pasti, kita sebut detect, sumber-sumber air di sesuatu lokasi ataupun sumber-sumber air di sesuatu kawasan. Jadi itu tugas dia yang diberikan oleh Nabi Allah Sulaiman. Dan kehebatan yang ada pada burung hudhud, kepakaran dia ini adalah secara alami. Maksud alami dalam bahasa Melayu ialah semula jadi. Memang kehebatan semula jadi dia lagu tu, kepakaran dia semula jadi lagu tu. Hudhud ni dia boleh melihat sesuatu secara jelas di bawah permukaan tanah. Jadi bila dia terbang ni, dia nampak jelas apa yang ada bawah tanah tu dari sudut sumber-sumber air. Maksudnya bila dia terbang nampak tanah kalau kita, tapi dia nampak sumber air. Sini ada air, sini tak ada air, situ ada air, sini tak ada air. Jadi dia boleh cek, dia boleh kenal pasti sumber-sumber air di sesuatu kawasan. Ini kehebatan dia, sama seperti kalau sekiranya diberikan anugerah ni kepada manusia, manusia yang dapat melihat sesuatu di sebalik bawah bumi. Kita kalau nampak tanah lah, tapi orang yang diberi anugerah macam ni, dia nampak khazanah-khazanah, dia nampak harta-harta, dia nampak sesuatu yang terselindung di sebalik bawah permukaan bumi.
Bahkan lebih jauh riwayat menyebut bahawa burung hudhud ni bukan saja boleh cari sumber air, boleh kenal pasti sumber air. Lebih jauh kehebatan burung hudhud yang diceritakan dalam tafsir ni, dia juga boleh detect dan kenal pasti sekiranya jumpa sumber air tu, air ni dalam mana. Maksudnya sekiranya kata dia terbang, dia nampak ada sumber air. Bukan setakat dia nampak sumber air tu, tetapi dia boleh detect sumber air ni dalam mana. Contoh hak jumpa ni, dalam dia berapa meter. Kalau tempat lain, dalam dia berapa meter. Jadi itulah kelebihan burung hudhud. Sebab itulah dia ditugaskan oleh Nabi Sulaiman bila Nabi Sulaiman berada terutama di kawasan padang pasir dan juga Sahara. Jadi bila burung hudhud ni dah dapatkan maklumat, dah dapatkan informasi tentang sesuatu kawasan yang ada air berserta dengan kedalamannya, barulah dia hantar informasi dan maklumat tu pada Nabi Allah Sulaiman. Contoh, wahai Nabi Allah Sulaiman, aku kenal pasti, aku detect sesuatu ni, sini ada air, dalam dia dalam mana, sini ada air dia banyak mana. Maka lepas itulah baru Nabi Allah Sulaiman akan memerintahkan golongan-golongan jin untuk gali air tu. Jadi tugas jin pula. Jadi jin akan pi gali sumber air tersebut sehingga terpancarnya atau terbitnya satu-satu sumber galian air daripada bawah permukaan bumi. Dan begitulah yang diceritakan daripada Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Kalau tanya saya, awak pelik sangat, awak hebat sangat, jangan tanya saya. Kitab cerita lagu tu, saya pun cerita lagu tu lah kepada tuan-tuan. Baik. Sehubungan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahawa kisah dia pada suatu ketika ni, Nabi Sulaiman berada di kawasan padang pasir. Nabi Sulaiman waktu tu berada di kawasan padang pasir dan dia cek. Geng-geng burung ni lah, kumpulan-kumpulan burung ni, yang ni lengkap, yang ni ada, yang ni lengkap, yang ni ada. Tiba-tiba yang tak ada siapa? Yang tak ada ialah burung hudhud. Sesuai dengan firman Allah tadi, bila dia memeriksa burung-burung itu, maka dia berkata, mengapa aku tidak melihat burung hudhud? Dan adakah dia termasuk di kalangan yang tidak dapat menghadirkan diri? Baik. Ibnu Abbas sendiri, iaitu sahabat besar ini, pernah menceritakan kisah mengenai burung hudhud ini kepada satu kaum pada zaman dia. Jadi ini membayangkan kepada kita seorang sahabat besar berhadapan pada waktu itu dengan satu kaum dan dia cerita kisah ni pada kaum tersebut. Tetapi dalam kaum tu salah seorang dia ada seorang lelaki Khawarij. Lelaki Khawarij ni dalam sejarah dikenali dengan nama Nafi' ibnul Azraq. Nafi' ibnul Azraq. Dan dia juga dikenali sebagai seorang lelaki yang suka membangkang dan membantah Ibnu Abbas sebelum ni pun. Apa saja tentang Ibnu Abbas, dia akan bangkang, dia akan bantah. Sebab dia dari golongan Khawarij. Jadi berbetulan dia berada dalam majlis bersama dengan kaum tersebut, depan Ibnu Abbas. Maka Nafi' ibnul Azraq ni berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, hentikanlah kisah hak kamu duk bagi tahu ni. Berhentilah cerita pasal ni. Pasal apa? Hari ini kamu akan kalah. Dia kata, wahai Ibnu Abbas, berhentilah cerita kamu ni, hari ni kamu akan kalah. Ni menunjukkan sebelum ni pun dia lawan dan dia bantah Ibnu Abbas. Lalu bila dia habaq lagu tu, Ibnu Abbas tanya, mengapa hari ni aku kalah? Kalah apa? Lalu Nafi' ibnul Azraq bagi tahu, sesungguhnya wahai Ibnu Abbas, kamu telah mengatakan bahawa burung hudhud ini dapat mengetahui dan mengenal pasti sesuatu sumber air daripada bawah permukaan bumi.
Sesungguhnya bagaimana sekiranya, ni dia nak bawa cerita dia ni, sekiranya ada seorang anak ataupun kita panggil budak-budak, yang mana budak ini telah menyediakan beberapa biji-bijian, umpanlah kita kata, yang mana biji-bijian yang disediakan oleh budak ini dia letak di dalam satu bekas, yang mana bekas ni adalah perangkap. Ambil bijian sebagai makanan, buh dalam bekas, yang mana bekas ni tujuan dia ialah perangkap. Lalu letakkan bekas yang dianggap perangkap ini di satu tempat, ambil tanah, ambil pasir, timbul. Jadi tak nampak lah. Tiba-tiba datang burung hudhud. Burung hudhud datang tu untuk mengambil bijian tu. Dengan kata lain, nak makan bijian tu. Lalu bila dia turun nak makan tu, dia akan terjebak dan dia akan termasuk di dalam perangkap yang disediakan oleh anak tadi, dan akhirnya burung hudhud tertangkap. Maka dengan ni kalahlah kisah kamu tu. Dengan dia buat cerita sendirilah, andaian dia. Boleh faham tak cerita tu? Ada kata terror sangat boleh detect. Jadi kalau boleh detect, dia boleh detect jugalah perangkap tu. Jadi taklah sampai burung huk-huk tu tertangkap kalau dia nampak semua. Lalu apa Ibnu Abbas jawab? Ibnu Abbas kata, sesungguhnya bahawa orang ni sungguh-sungguh nak membangkang Ibnu Abbas, sungguh-sungguh nak membantah Ibnu Abbas dan membuatnya tidak dapat menjawab persoalan tersebut. Seolah-olah dia nak create satu cerita, dia nak create satu keadaan yang mana sebenarnya dia nak bangkang Ibnu Abbas. Dia nak bantah Ibnu Abbas, yang membuatkan Ibnu Abbas tak dapat jawab balik persoalan dia. Lalu Ibnu Abbas menyambung perbicaraan dia, dia kata, celakalah kamu. Sesungguhnya kalaulah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan bahawa burung hudhud itu terjebak dan dapat ditangkap, maka apa? Maksudnya kalau takdir Allah memang nak terkena dah burung hudhud tu, sama ada terjebak atau tertangkap, penglihatan pada waktu itu tidak berfungsi dan rasa waspada pada waktu itu hilang. Maksudnya daripada cerita kamu tadi, kalaulah Allah takdirkan memang nak terkena burung hudhud pada hari itu, ataupun nak tertangkap ataupun terperangkap, maka penglihatan dia hak kata hebat tadi, kepakaran dia hebat tadi, fungsi dia dah hilang dah, tak berfungsi. Kalau kita kata radar ni tiba-tiba selalu duk check, detect tu detect ni, tiba-tiba radar tak jadi hari tu, radar tak berfungsi kalau takdir dia memang nak kena. Dan rasa waspada dia tu hilang. Maksudnya bila rasa waspada tu hilang, berasa tu makan terus nak pergi serbu, berasa tu makan terus nak pergi makan. Maksudnya tak ada rasa waspada. Kan orang tahan perangkap, kan orang tahan jebak, kan orang tahan macam-macam. Jadi atas dasar jawapan daripada Ibnu Abbas tadi, maka Nafi' Ibnu Azraq berkata, wahai Ibnu Abbas, demi Allah, sesungguhnya aku sesekali tidak akan dapat membantah kamu semua yang datang daripada Al-Quran buat selama-lamanya. Maksudnya dengan jawapan daripada Ibnu Abbas tadi, maka seolah-olah telah terjawab persoalan dia. Maksud dia nak bangkang, maksud dia cuba dia nak menjatuhkan Ibnu Abbas. Tetapi bila melihat jawapan Ibnu Abbas, dia pun berkata, demi Allah, segala sesuatu yang kamu ceritakan bersumber dan datang daripada Al-Quran, memang aku tak boleh bangkang buat selama-lamanya. Ni membuktikan bahawa pengiktirafan dia terhadap ilmu yang dipunyai oleh Abdullah ibnu Abbas, sahabat dan juga sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya Imam Ibnu Katsir mendatangkan satu riwayat, mana riwayat ini datang daripada seorang imam besar, iaitu Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir. Bagi mereka yang biasa dengan sejarah ataupun sirah para sahabat, tentu kenal Imam ataupun Al-Hafiz Ibnu Asakir. Al-Hafiz Ibnu Asakir ni, dia telah mendatangkan satu biografi seorang personaliti, merujuk nama orang ni ialah Abu Abdullah Al-Barazi.
Abu Abdullah Al-Barazi ni, dia adalah seorang lelaki yang tinggal di satu perkampungan yang nama kampung ni Barazah. Jadi Al-Barazi belakang dia tu sempena nama kampung dia Barazah itulah nama dia Abu Abdullah Al-Barazi. Yang mana kampung Barazah ni terletak di pinggir bandar apa? Bandar Dimash. Di mana Dimash? Kita sebut Damsyik. Kawasan Syria lah, kawasan Syam dulu. Jadi disifatkan bahawa lelaki yang nama Abu Abdullah ini adalah seorang lelaki yang soleh. Sifat dia pula selalu berpuasa sunat pada hari Isnin dan Khamis. Dan dia juga mengalami kebutaan pada mata dia yang sebelah kanan. Mata dia sebelah kanan tu buta. Dan umur dia dianggarkan dan diperkirakan 80 tahun. Maksudnya lelaki yang nama Abu Abdullah Al-Barazi ini disifatkan pertama soleh. Sifat dia selalu puasa Isnin Khamis. Mata kanan dia buta dan dia ni lebih kurang umur 80 tahun. Telah meriwayatkan kisah yang akan saya cerita ni. Jadi Al-Hafiz Imam Ibnu Asakir ni telah mengambil riwayat kisah ni, panjang riwayat dia sampai kepada seorang lelaki yang bernama Abu Sulaiman bin Yazid. Jadi daripada Abu Sulaiman bin Yazid lah boleh pecah cerita ni. Jadi diceritakan bahawa Abu Sulaiman bin Yazid ni pernah mendatangi dan mengunjungi Abu Abdullah Al-Barazi ni. Jadi bila Abu Sulaiman ni jumpa dengan Abu Abdullah, maka dia bertanya kepada Abu Abdullah, apakah yang menyebabkan mata kanan kamu ni buta? Pasal apa? Cerita dia, asal usul dia, sebab dia pasal apa mata kanan kamu ni buta? Jadi bila disoal dan dipertanyakan demikian, kawan ni iaitu Abdullah Al-Barazi ni mati-mati tak mau jawab. Dia mati-mati tak mau cerita apakah kes ataupun apakah sebab yang menyebabkan mata kanan dia ni buta. Jadi duk tekan-tekan tak mau cerita, duk tekan-tekan tak mau jawab. Lalu kata Abu Sulaiman bin Yazid ni, sampailah aku mendesak dia nak tahu sangat pasal apa mata dia ni buta sebelah kanan sampai berbulan-bulan lamanya. Kalau kita lagu mana, sanggup tak? Kalau tanya, mamu pasal apa mata mamu jadi lagu ni? Tak payah habaq lah. Pasal apa mata mamu ni? Ceritalah, tak payah habaq lah. Kita tinggal lah, malas lah kita ni. Tapi dia nak tahu juga sampai berbulan-bulan dia duk desak kawan ni. Pasal apa? Lalu akhirnya kawan ni buka mulut. Baiklah, aku akan ceritakanlah punca asal usul sebab sebenar yang menyebabkan mata aku ni jadi buta. Baik, dahulu ada dua orang lelaki, yang mana lelaki ni datang daripada bumi Khurasan. Lelaki ni, dua orang ni datang daripada bumi Khurasan. Yang mana bila dia datang ke perkampungan aku, perkampungan Barazah ni, dia menginap, dia duduk di rumah aku. Bukan sehari dua, tapi dia duduk sehingga tempoh seminggu lamanya. Dua orang tadi ni duduk rumah aku seminggu lamanya di perkampungan Barazah. Jadi sepanjang tempoh mereka duduk seminggu ni, dua orang ni selalu dan sering bertanyakan kepada aku tentang lokasi ataupun tempat suatu lembah. Rupa-rupanya mereka nak cari di situ ada satu lembah sekian-sekian sifat dia, lembah sekian-sekian kedudukan dia. Kamu tahu tak di mana kedudukan dan tempat lembah yang kami nak tanya ni? Lalu Abu Barzah habaq pada dua orang ni, ya aku tahu tempat tu di mana. Maksudnya kedudukan lembah tu aku tahu duduk di mana. Kalau kamu tahu, tunjukkan pada kami dua orang, bawa kami dua orang pergi tempat tu. Lalu Abu Barzah, Abu Abdullah Al-Barazi tadi, bawalah dua orang ni pergilah kepada lokasi dan kedudukan lembah tadi. Bila sampai di sana, bila sampai di lembah tu, maka dua orang ni duduk di tengah lembah tu, dia keluarkan dupa. Tahu dupa? Dupa ni biasa kalau kita tengok di rumah ibadat. Rumah ibadat yang jenis ada macam bekas, ada kaki empat, dia macam abu. Dia tujuan dia letak jenis macam bara, macam api, mengeluarkan asap tu. Tu dia panggil dupa. Selalunya di kuil ada, di rumah ibadat Buddha ada, dia macam satu bekas. Dia macam
Rupa dia macam besen tu tapi dia ada kaki. Boleh nampak tak benda tu kan? Tu dipanggil dupa. Jadi mereka letak bahan-bahan dupa tu tujuan dia nak bagi keluar asap tu lah. Masuk waktu dah? Okey, tak apalah. Kita habis. Jadi mereka mula pasang dupa tadi. Jadi daripada dupa tadi mengeluarkan asap, sehingga asap banyaknya keluar daripada bakaran dupa yang mereka buat tu, seolah-olah macam satu lembah tadi berasap dengan asap dupa tadi. Bila keadaan demikian berlaku, maka kedua-duanya ni mula membaca jampi-jampi dan mentera-mentera mereka. Hak ni pun baca jampi, kawan ni pun baca jampi. Hak ni mentera, hak ni pun mentera juga. Jadi bila mereka duk baca mentera galik baca ni, maka keluarlah daripada segenap penjuru lembah tadi banyaknya ular-ular. Bila tengok berasak tadi, start baca mentera, start baca jampi tu, belah ni pun keluar ular, belah ni pun keluar ular, belah ni keluar ular, sehingga seolah-olah ular yang keluar tu pi menuju kepada mereka dua orang ni, hak berada di tengah lembah ni. Jadi walaupun ular tu keluar dengan banyak, dua orang ni tak hiraukan apa yang berlaku. Seolah-olah bila keluar ular tu tak terkejut, ular takut lari ke tak ada. Mereka buat bodoh je, tak layan ular yang keluar. Tiba-tiba barulah keluar seekor ular. Yang ni yang mereka nak mak. Yang ni yang mereka nak, iaitu ular tu digambarkan dalam tafsir ni sebesar lengan. Saya tunjuk lengan saya, lengan mereka saya tak tahulah besar mana. Tapi dia sebut situ sebesar lengan, saya habaq sebesar lengan lah. Lengan ikut lengan yang diperkatakan itulah besar mana. Tapi kita boleh anggarlah lengan orang besar mana sangat. Kalau besar pun besar pada lengan saya. Jadi keluar seekor ular yang besar dia sebesar lengan, dan mata dia bercahaya, bersinar, berkilauan seperti mata wang dinar. Kita tahu dinar ni mata wang dibuat daripada apa? Daripada emas. Tapi dia nak gambarkan mata ular tadi tu bersinar seolah-olah seperti berkilauan mata wang dinar. Jadi bila ular tu mari dekat depa, maka depa tangkap ular tadi. Hak tu hak depa nak sebenarnya. Hak lain-lain tu mereka tak mau. Bila mereka tangkap ular tu, mereka memecahkan tempat dupa tadi. Jadi tak penting dah dupa tadi untuk mengurangkan asap hak sedia ada. Lalu mereka berkata, sesungguhnya demi Allah, Allah tidak pernah menghampakan kami sepanjang kami melakukan perjalanan setahun yang lepas. Maksudnya dah setahun dah mereka mungkin nak cari tempat tu, hari ni berhasil, hari ni dapat apa yang mereka nak cari, iaitu ular yang sebesar lengan tadi. Lalu apa sebenarnya yang mereka nak buat dengan ular sebesar lengan ni? Salah seorang daripada mereka mengeluarkan jarum. Dan saya kira walaupun dalam tu sebut jarum, tapi sebenarnya jarum tu untuk apa? Jarum tu untuk macam benda tajam yang kita guna untuk letak celak mata, tahu? Kita dulu zaman 80-an, saya ingat orang buat balik Mekah ada bekas macam tembaga tu, ingat tak? Dia style pulas-pulas. Dia style pulas-pulas, dia nampak macam jarum lah kan. Jadi kita cucuk-cucuk culuk tu, kita duk pasang. Maksudnya dia keluarkan benda yang tajam seperti tu. Memang untuk buat celak mata. Lalu apa yang mereka gunakan benda tu? Mereka pegang ular tadi dan mereka cucuk mata ular tu. Mereka cucuk mata ular tu menggunakan jarum ataupun kalau kita kata alat untuk celak mata tadi. Dan selepas cucuk mata ular tu, hasil daripada dia, kesan daripada cucukkan tadi, mereka sapukan pada mata mereka untuk dijadikan sebagai celak. Yang penting mereka nak ialah sumber dia, hasil dia daripada mata ular tu. Jadi bila dah dapat, bila dah cucuk, sapu kat mata depa dua orang ni. Jadi aku tak tahu apa sebenarnya yang mereka buat, kata Abu Abdullah Al-Barazi, sebab dia tunjuk tempat dia tadi. Tapi bila melihat keadaan dua orang ni, dia rasa teringin juga. Jadi dia minta dua orang ni, hang buat juga benda tu kat aku. Aku nak juga sebagaimana hangpa buat tu. Jadi dua orang ni kata, tidak boleh, kami dua orang saja. Berkeras pula, tak boleh, kami tak boleh buat untuk kamu. Kami buat ni hanya untuk kami. Lalu aku desak mereka, aku ugut mereka, kalau mereka tak buat kepada aku sama seperti yang mereka buat, aku akan report, aku akan lapor kepada penguasa. Kalau kita hari ni aku report polis lah. Jadi atas sebab tu, mereka buat.
Jadi bila aku mendekati mereka, maka mereka cucuk mata ular tu, dan celak tadi mereka sapukan sebelah saja, depa dua-dua. Sebelah mata kanan tu lah. Ni nak jadi cerita kata mata dia buta ni. Jadi bila sapu saja di mata kanan tu, bila aku buka mataku, apa yang berlaku? Sesungguhnya aku dapat melihat sesuatu di bawah permukaan tanah seperti di sebalik kaca. Maksudnya kalau tak cumuk benda tu, tak oles benda tu pada mata, kita nampak tanah biasa. Tapi lepas depa celak je mata aku sebelah tu, aku buka mata, nampak segala benda hak duduk bawah tanah tu. Seperti lihat kaca yang bawah tu ada macam-macam. Jadi kalau kita macam mana? Rasa seronok lah kan? Kemudian dua orang ni minta kepada aku supaya berjalan sama-sama. Sementara aku berjalan seorang, dua orang ni duk sosek kat belakang. Jadi bila keadaan dia dah jauh daripada kampung, berjalan tadi keluar jauh daripada kampung, maka mereka dua orang ni tangkap aku. Bila tangkap aku, mereka ikat pula aku. Jadi dah kena tangkap, ikat. Selepas tu salah seorang daripada mereka menggunakan tangan dia pi korek mataku. Dia pi cungkil mataku, sehingga sebab tu jadi lagu ni. Jadi seolah-olah depa nak depa saja yang dapat benda tu, bukan orang lain. Tapi sebab tadi depa ugut kerana nak bagi tahu penguasa, jadi depa bagilah dulu sementara. Jadi bila keadaan macam ni, depa tak mau aku ada juga benda tu. Jadi sebab itulah depa korek, depa cungkil biji mataku. Lalu mereka tinggalkan aku dalam keadaan demikian, dan kebetulan maksudnya di lain waktu tu ada orang lalu situ, orang tu lah tolong pelepas ikatan tadi. Atas dasar itulah sampai hari ni mata kanan aku ni jadi lagu ni. Itulah kisah dia. Kisah dia biasa. Jadi apa hubungan dengan tafsir ni? Hubungan dengan tafsir ni seolah-olah nampak macam kekuatan burung huruk tadi. Bila buat lagu tu, maksudnya ular tu, kita boleh nampak apa yang ada bawah permukaan bumi, sama seperti kelebihan yang Allah bagi pada burung hudhud. Itulah saya fikir dan saya rasa mengapa riwayat kisah ini dibawa. Tapi kalau sekali dengar tu, jadi macam pelik lah. Lepas ni mesti ada ni orang tanya ni. Hak jenis geng-geng Google, hak jenis baca sekerak, baca terjemahan saja. Tak ada cerita lagi ni ustaz, saya buka tafsir jenuh pula. Buka lah sendiri tafsir-tafsir yang besar, tafsir yang muktabar, terutama tafsir yang saya sebut ni, kisah ni memang ada. Tapi yang selebihnya kita letaklah wallahu alam. Kita cuma membaca balik riwayat yang disediakan pada kita menerusi karya tersebut. Okey. Dan seterusnya Imam Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim ni seorang ulama tafsir yang besar. Imam Ibnu Abi Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami, maknanya riwayat kepada dia, Ali bin Al-Husain telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Sadaqah bin Amru Al-Ghassani, telah menceritakan kepada kami Abbad bin Maisarah Al-Minqari daripada Al-Hasan, yang mengatakan bahawa nama burung hudhud zaman Nabi Sulaiman itu ialah Ambar, Ainun Bara. Nama burung tu ialah Ambar. Dia tu jenis burung hudhud tapi nama dia tu Ambar. Tu mengikut riwayat saya baca tadi. Baik, seterusnya Muhammad bin Ishaq bin Yasar, seorang ahli sejarawan terkemuka. Ini adalah pandangan kedua berkaitan ayat tadi. Ayat ni hanya ada dua perselisihan keadaan dan tempat. Yang pertama yang kita baca tadi, gambaran dia Nabi Sulaiman duduk di padang pasir. Tu waktu jadi cerita tu, hak nombor satu kata duduk padang pasir. Tapi ini adalah pandangan yang kedua daripada Muhammad bin Ishaq. Pada waktu tu Nabi Allah Sulaiman telah menghadiri satu majlis, yang mana majlis ini adanya perhimpunan daripada geng-geng burung, untuk perhimpunan burung. Sebenarnya menurut punya kisah ini, yang punya kisah ini mengatakan burung ni selalu buat apa? Buat perbarisan. Tujuan dia kerana nak menghormati ketokohan dan kepimpinan Nabi Allah Sulaiman. Maksudnya benda macam ni selalu terjadi, adanya barisan burung-burung.
Jadi pandangan kedua kata berlakunya waktu macam ni, tidak sebagaimana yang pertama kata waktu tu berlaku di tengah padang pasir. Jadi cerita lebih kurang sama je, keadaan je berbeza. Jadi bila tak ada burung hut-hut, Nabi Sulaiman tanyalah. Tu hak dia kata faqala ma liya la aral hudhuda, mengapa aku tidak melihat burung hut-hut? Dan adakah dia termasuk di kalangan yang tidak menghadirkan diri? Okey, habis di situ dua pandangan di samping riwayat-riwayat yang kita bacakan tadi. Kita pi ayat 21. La u'azzibannahu 'azaban syadidan aw la azbahannah. Sesungguhnya dengan ketiadaan, dengan ketidakhadiran burung hu'ut tadi, apa pandangan Nabi Sulaiman? Sesungguhnya aku benar-benar akan mengazabnya. Azab siapa? Azab siapa ni? Nabi Sulaiman nak azab siapa? Azab burung hut-hut dengan sekeras-keras azab. Ataupun la azbahanna, aku sungguh-sungguh akan sembelih dia. Okey. Ni ada tiga pandangan daripada golongan ulama. Yang pertama daripada Al-A'mashi. Al-A'mashi ambil daripada Minhal bin Amru. Minhal bin Amru daripada Sa'id daripada Abdullah ibnu Abbas, yang mengatakan bahawa yang dikatakan Nabi Allah Sulaiman nak azab tu, apa bentuk hukuman dia? Dengan perkataan dia, sungguh-sungguh aku akan azab dia dengan azab yang keras. Pandangan pertama ni kata, kalau hukuman tu Nabi Sulaiman akan cabut semua bulu dia. Akan cabut semua bulu dia. Contoh, ambil burung hut-hut tu, hukuman dia cabut semua bulu. Tu hukuman dia. Burung ni kalau cabut bulu, apa lagi hak lebih dia? Macam ayam lah. Ayam kita cabut semua bulu, waktu lepas. Apa lebih ayam tu? Tak ada apa lah kan. Maksudnya nisbah burung tu, hebat burung ni pada bulu-bulu dan sayap dia lah. Bila cabut habis, tinggal togel lagu tu. Tak ada apa. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua datang daripada Abdullah ibnu Sayyad. Jadi dia kata di sini ada penambahan. Di samping cabut bulu tu, kemudian jemuk pula tengah panas. Maksudnya cabut semua bulu burung hut, lepas tu letak tengah panas. Lagi menderita lah. Burung ni dia tahan sejuk, dia tahan panas sebab ada bulu. Ni bila cabut semua bulu, lepas tu letak dia tengah panas. Kira nak bagi menderita lah, nak azab dia dengan sekeras-kerasnya. Pendapat yang ketiga, dia tak ada nama. Dia sebutkan tidak seorang daripada kalangan ulama-ulama salaf yang berpandangan demikian. Maksud mengazab dengan azab yang keras ini ialah cabut semua bulu. Hak yang kedua tadi, jemuk tengah panas. Ni cabut semua bulu, lepas tu letak di satu kawasan yang penuh dengan semut hitam dan semut merah. Biar dia hurung kat semut tu. Macam bapak kita buat degil dulu tak? Ingat tak? Balik lambat main bola lah, lupa masuk kambing lembu dalam kandang lah. Balasan dia ialah kena ikat dengan tali rapia di pokok. Lepas tu cari dahan-dahan ranting-ranting ada semut. Pi lah, tu lah kena. Lepas tu kena tibai pula dengan paip getah tu kan. Tu biasalah. Okey. Ataupun menyembelih ni tak ada khilaf lah. Kalau dia nak sembelih lah. Okey. Yang terakhir, au la ya'tiyanni bisultanin mubin, ataupun kecuali dia sungguh-sungguh datang kepadaku bawa keterangan yang benar dan alasan yang jelas. Kalau dia tak mau bagi kena hukuman tu, bila dia datang jumpa aku, alasan dia kena kukuh. Pasal apa dia tak hadir hari tu? Pasal apa dia absent hari tu? Okey, di sini Sufyan bin Uyainah dan Abdullah bin Sayyad kata apa? Bila saja burung hut-hut baru tiba, maksudnya tadi dia tak ada, dia baru tiba dekat perkumpulan burung tu dengan Nabi Sulaiman, maka geng-geng burung tanya dia, mengapa kamu lambat? Mengapa kamu lambat? Kalau kita bahasa Pening, awak yang hang lambat ni. Sesungguhnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam telah bernazar untuk mengalirkan darah kamu. Maksudnya nak buat macam-macam lah kat kamu tu. Lepas tu bila kawan tu habat lagu tu, dia tanya balik, ada tak pengecualian untuk aku? Dah kata nak azab, nak sembelih apa ni, ada tak pengecualian? Ya, ada. Ada berdasarkan ayat tadilah. Lalu burung tu pun bacalah kat dia.
sungguh-sungguh aku akan azab dia dengan azab yang keras, ataupun aku akan sembelih dia, kecuali, tu pengecualian dia, kecuali dia datang kepada aku bawa alasan yang kukuh. Lalu apa dijawab oleh burung Hud? Kalau begitu selamatlah aku, sebab aku ada alasan. Jadi terselepaslah dia. Jadi berkenaan ayat ni juga, Imam Mujahid, murid kepada Ibnu Abbas tadi, kata sesungguhnya burung Hud ini terselamat daripada disiksa oleh Nabi Allah Sulaiman kerana apa? Kerana berkat dia berbakti banyak kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Memang banyak jasa burung Hud ni. Sebab tu adalah hadis Nabi, seingat saya, yang Nabi larang bunuh 4 jenis binatang ni kan. Yang pertama semut, yang kedua lebah, yang ketiga burung Hud, yang keempat burung surat. Ada satu hadis yang mengatakan 4 ni dilarang dibunuh oleh kita semua. Jadi berpandukan 2 ayat dan penafsiran daripada tafsir Al-Quranul Azim Imam Ibn Katsir, mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat, dapat memberikan ilmu dan pengetahuan serta pencerahan berkaitan dengan kedua-dua ayat yang dibaca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempermudahkan kita untuk menuntut ilmu-ilmu pengetahuan, terutama berkaitan dengan firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat ini saja kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati dan merahmati kehidupan kita semua, sama ada kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi kehidupan di akhirat bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.